Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar mengenai tajuk pembangunan algoritma. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menulis sudokod dan cerita alih bagi bubble sort, menulis sudokod dan cerita alih bagi bucket search. Yang ni isi kandungan kita pada hari ini: menghuraikan maksud sudokod, menghuraikan maksud cerita alih dan menulis sudokod dan cerita alih bagi bubble sort, menulis sudokod dan cerita alih bagi bucket sort. Maksud sudokod ialah satu set penyataan yang menyerupai bahasa atau cara komputer. Maksud cerita alih pula ialah gambar rajah yang digunakan simbol-simbol geometri. Cerita alih juga boleh digunakan untuk menunjukkan logik dan urutan sesuatu atau cara komputer. Contoh soalan bagi bubble sort: jarak lontaran dalam meter peserta acara lempar cakera iaitu 28.2, 26, 26.5, 27.2, 30.4, 27, 31.4, 29.1, 27.4 dan yang terakhir ialah 27.8. Langkah 1 adalah menulis sudokod bagi bubble sort. Yang pertama adalah mula, setkan senarai, isytihar pun boleh ubah, setkan N. N merupakan bilangan item dalam senarai. Setkan I sama dengan kosong, setkan temp sama dengan kosong. Temp ini merupakan temporary. Setkan J sama dengan kosong. Jika J lebih kecil pada N tolak 1 tolak 1. Jika LJ lebih besar maka LJ tambah dengan 1. Tamat, kira J sama dengan J tambah 1. Kira I sama dengan I tambah 1. Papai senarai dan atau cara tamat. Contoh cerita alih bagi bubble sort. Yang pertama adalah mula, yang kedua ialah setkan, lepas tu isytihar, setkan N, I dan temporary. Simbol ini merupakan pilihan. Jika ya, maka setkan J sama dengan kosong. Lepas tu pilihan lagi, jika ya lagi, maka LJ lebih besar pada LJ sama dengan, jika ya, temporary sama dengan LJ, LJ sama dengan LJ, LJ tambah 1 sama dengan temporary. Maka J sama dengan J tambah 1. Selepas itu, atau cara akan kembali kepada J lebih kecil pada N tolak 1 tolak 1. Jika tidak, maka atau cara akan memproses I sama dengan I tambah 1. Lepas tu akan kembali kepada sini. Jika tidak, maka papai senarai dan carian tamat. Yang ni pula, jika pilihan ini tidak, maka carian akan pergi kepada J sama dengan J tambah 1. Seterusnya ialah contoh soalan bagi bucket sort. Kristina ialah setiausaha rumah sukan seri usaha di sekolahnya. Dia dikehendaki mengisi senarai nama ahli jawatankuasa rumah sukan itu mengikut urutan abjad. Ahli jawatankuasa rumah sukan seri usaha terdiri daripada 15 orang. Kristina mengaplikasikan teknik bucket sort untuk mengisi senarai itu. Langkah 1 adalah menulis sudokod. Seperti yang kita tengok, yang pertama adalah mula, lepas tu setkan senarai L iaitu Hilmi, Ana, Siti sehinggalah Maisarah. Setkan senarai baharu, isytihar pun boleh ubah I, J, N dan NB. Setkan N sama dengan 15. N ini ialah merupakan bilangan senarai item. Setkan MB bilangan baldi. Wujudkan baldi yang kosong. Masukkan item ke dalam baldi. Setkan I sama dengan kosong.
Jika I lebih kecil daripada N, masukkan senarai I ke dalam baldi. Kira I sama dengan I tambah 1. Setkan J sama dengan 0. Jika J lebih kecil daripada MB, jika baldi J kosong, kira J sama dengan J tambah 1. Jika tidak, isi item. Isi item adalah menggunakan bubble sort atau jenis isihan lain yang sesuai untuk mengisi item dalam baldi. Kira J sama dengan J tambah 1. Cantum dan masukkan item-item ke dalam senarai baharu. Papan senarai baharu dan atur cara tamat. Seterusnya kita tengok carta alih bagi bucket sort. Yang pertama adalah mula, iaitu senaraikan, lepas itu senaraikan set. Setkan senarai baharu. Isytihar boleh ubah I, J, N dan MB. Setkan N sama dengan 15. Setkan NB ialah bilangan baldi. Wujudkan baldi kosong. Masukkan item ke dalam baldi. Setkan I sama dengan 0. Seterusnya adalah kepada pilihan. Jika I lebih kecil pada N, jika ia masukkan senarai I ke dalam baldi dan akan memproses I sama dengan I tambah 1. Jika tidak, setkan J sama dengan 0, maka akan ada lagi pilihan iaitu J lebih kecil pada MB jika ia baldi kosong. Dan baldi kosong jika pilihan ini ya, maka J sama dengan J tambah 1. Jika tidak, isi item dan akan seterus ke proses J sama dengan J tambah 1. Dan akan kembali kebalik kepada pilihan J lebih kecil pada MB. Jika tidak, cantum dan masukkan item-item ke dalam senarai baharu, papan senarai baharu dan atur cara tamat. Kesimpulannya, simbol ini menunjukkan mula tamat. Mula dan tamat sesuatu aktiviti. Simbol ini pula menunjukkan proses iaitu aktiviti atau proses. Simbol ini pula menunjukkan pilihan menguji sama ada benar atau salah. Simbol ini pula menunjukkan aliran aktiviti. Simbol ini merupakan penyambung iaitu menggabungkan aliran yang berlainan. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.